Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah di dalam perniagaan tingkatan 4, 4.2, tujuan setiap bahagian fungsian siri 1. Let's go! Hai, sebelum tu jangan lupa subscribe, like and share YouTube Cikgu Waridah. Terima kasih. Baiklah ya, standard pembelajaran, murid boleh menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan dan kedua, menjelaskan tujuan setiap bahagian fungsian. 4.2 Tujuan setiap bahagian fungsian. Tujuan bahagian fungsian adalah untuk memastikan semua aktiviti perniagaan dapat dilakukan dengan pantas dan efisien. Kita lihat tujuan bahagian fungsian. Yang pertama, penumpuan bidang tugas yang diberikan sahaja iaitu pengkhususan tugas. Kedua, dapat meningkatkan kemahiran pekerja kerana melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan. Ketiga, mudah melatih pekerja yang baharu dalam pengkhususan yang sama. Manakala keempat, mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujud sistem perkongsian sumber. 4.2.1 Bahagian fungsian pentadbiran. Apakah maksud bahagian fungsian pentadbiran? Serta jelaskan tujuan dan peranannya. Definisi bahagian fungsian pentadbiran merujuk pada pelaksanaan sesuatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai sesuatu visi, misi dan objektif dalam perniagaan. Tujuan bahagian fungsian pentadbiran. Tujuan bahagian fungsian ini adalah untuk menjalankan proses sokongan supaya semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Kedua, peranan bahagian fungsian pentadbiran pula ialah menjalankan urusan dalaman organisasi perniagaan. Contoh, mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Peranan kedua, menyediakan dokumen syarikat dan menguruskan program, contoh mengadakan mesyuarat. 4.2.2 Bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Apakah maksud bahagian fungsian sumber manusia? Jelaskan tujuan serta peranannya. Definisi bahagian fungsian pengurusan sumber manusia ialah melibatkan aktiviti perancangan sumber manusia, temuduga, penilaian prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Tujuan bahagian fungsian sumber manusia, kita lihat, membantu perniagaan supaya berjalan lancar serta mempunyai staf yang berpengalaman. Yang kedua, memastikan organisasi mempunyai keperluan sumber manusia yang mencukupi mengikut bidang kepakaran yang diperlukan dalam organisasi. Ketiga, tujuannya adalah kemahiran dapat ditingkatkan seiring dengan pembangunan teknologi. Dan yang keempat, tujuannya adalah memastikan tenaga kerja kekal dalam atau di luar organisasi. Peranan bahagian fungsian sumber manusia ialah bahagian fungsian pengurusan sumber manusia memainkan peranan yang penting dalam membangunkan dan memacu pertumbuhan sesebuah perniagaan. Terdapat 4 peranan yang dimainkan oleh bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Yang pertama, perancangan sumber manusia. Kedua, latihan dan pengalaman. Ketiga, perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Manakala keempat adalah perhubungan industri. Kita akan lihat dengan lebih lanjut. Perancangan sumber manusia iaitu proses mengambil pekerja atau staf, membentuk polisi berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja, membentuk sistem pertukaran serta membentuk tenaga kerja yang berdisiplin dalam pekerjaan. Latihan dan pengalaman pula di mana
bahagian sumber manusia ni dia akan melaksanakan program induksi dan program latihan kemahiran untuk pekerja baharu dan pekerja sedia ada. Pembangunan pekerja iaitu meningkatkan keupayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab dan tugas baharu. Baiklah, peranan ketiga kita lihat perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Huraiannya di sini iaitu menyediakan kemudahan untuk pekerja semasa bertugas dalam organisasi. Contoh ada perniagaan atau organisasi yang disediakan kemudahan pengangkutan, kemudahan perumahan, kediaman dan sebagainya lah, kemudahan perubatan kan ya. Okey, dan juga memberikan khidmat kaunseling serta menjaga kebajikan pekerja. Baiklah, yang keempat, peranan yang keempat, hubungan industri, iaitu menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kemudahan yang disediakan oleh pihak majikan melalui kesatuan sekerja serta membantu selesaikan sebarang pertikaian semasa proses perundingan sedang dijalankan. 4.2.3 kita akan lihat bahagian pengurusan kewangan. Apakah definisi bahagian pengurusan kewangan? Definisi bahagian pengurusan kewangan ialah aktiviti untuk merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan perbelanjaan dalam perniagaan. Okey. Baik, kita lihat contoh di sini iaitu ada accountant ya. Accountant ni dia punya tugas menyediakan laporan prestasi kewangan untuk melihat untung rugi syarikat dan juga untuk tujuan percukaian. Manakala pegawai kewangan pula dia bertugas bahagian pengurusan kewangan ni tugasnya memeriksa bajet jabatan dan pendapatan terkini daripada jualan, penyediakan unjuran jualan tunai dan kepakaran dalam menganalisis maklumat kewangan harian. Manakala pegawai kredit pula adalah membantu akaunten dalam menyelia rekod-rekod kewangan dan mengurus semua bentuk hutang. Manakala staf kewangan membantu menyediakan penyata kewangan. Ini yang dikatakan merancang, menyusun, mengarah dan mengawal segala aspek pembiayaan dan perbelanjaan. Apakah tujuan bahagian pengurusan kewangan? Tujuan bahagian pengurusan kewangan, kita lihat, diagihkan dan dibelanjakan dalam aktiviti perniagaan yang boleh menjanakan keuntungan dan meningkatkan produktiviti organisasi. Memastikan hasil kewangan yang diperoleh bukan hanya dapat menampung segala perbelanjaan dalam perniagaan, malah dapat memperoleh keuntungan. Ya, tujuan keduanya. Ketiga, memastikan sumber kewangan syarikat sentiasa berada dalam keadaan yang mencukupi untuk menjalankan operasi perniagaan agar tidak tergendala. Apakah peranan bahagian pengurusan kewangan pula? Peranan bahagian pengurusan kewangan adalah membuat perancangan kewangan, iaitu menentukan objektif kewangan yang hendak dicapai oleh organisasi dan penjelasan objektif kewangan secara terperinci untuk dijadikan garis panduan. Peranan kedua, mengagihkan sumber kewangan mengikut peruntukan yang ditetapkan, iaitu bajet kewangan yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan perlu diagihkan mengikut peruntukan. Seterusnya, pengagihan perlu dibuat mengikut masa dan jenis perbelanjaan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga, mengawal kewangan setiap bahagian, iaitu kita lihat memastikan perbelanjaan setiap bahagian berdasarkan bajet yang telah diluluskan. Ini kita kawal lah memantau setiap aktiviti kewangan supaya masalah salah urus perbelanjaan tidak berlaku serta mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penipuan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di dalam channel Cikgu Waridah. Don't forget to subscribe.